Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-77. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-10 sehingga 12 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Mereka tidak menghormati pertalian kerabat dan perjanjian terhadap orang yang beriman, dan merekalah orang yang menceroboh. Oleh itu, jika mereka bertaubat dari kekufuran dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat, maka mereka itu adalah saudara kamu yang seagama. Dan kami menjelaskan ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui. Dan jika mereka mencabuli sumpahnya sesudah mengikat perjanjian setia, dan mereka pula mencela agama kamu, maka perangilah ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin kaum yang kafir itu. Kerana sesungguhnya mereka tidak menghormati sumpah janjinya, supaya mereka berhenti dari kekufuran dan bertaubat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ini memberi penekanan pada ayat yang terdahulu, iaitu berkenaan dengan perjanjian. Namun begitu, ayat ini lebih menunjukkan sikap buruk tersebut tidak hanya terkena kepada kaum mukminin yang hidup bersama mereka ketika itu, bahkan melibatkan juga golongan mukmin sesiapa dan di mana-mana sahaja. Kerana itulah ayat ini menegaskan bahawa mereka tidak memelihara hubungan kerabat yang menatijahkan hubungan yang baik terhadap orang mukmin. Mereka juga tidak bimbang dan anggap tidak jujur dengan mengingkari sumpah serta tidak mengindahkan perjanjian yang telah mereka jalinkan dengan sesiapa sahaja. Apatah lagi perjanjian dengan kaum mukminin. Mereka adalah orang yang menyimpan dengki kepada kamu, dan mereka adalah golongan yang melampaui batas. Golongan ini melampaui batas dengan sangat teruk dan telah mencapai satu tahap yang sangat jijik, iaitu mereka melakukan kesalahan tanpa ada rasa bersalah dan juga tanpa ada rasa berdosa. Kemudian Allah Ta'ala yang maha pengampun lagi maha mengasihani menyambung ayat seterusnya dengan satu anjuran untuk mereka bertaubat. Allah Ta'ala menyatakan pintu taubat belum tertutup, dan jika mereka segera bertaubat, menyedari akan kelakuan buruk mereka, memeluk agama Islam, menunaikan solat dengan betul serta membayar zakat dengan sempurna seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah saudara-saudara seagamamu. Mereka berhak mendapatkan apa yang berhak ke atas kaum mukminin,
dan mereka diwajibkan melaksanakan kewajipan yang diberikan kepada kaum mukminin. Seterusnya, demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan kepada kaum mukminin mengenai golongan yang melanggar perjanjian melalui firman-Nya. Dan Allah Ta'ala juga menjelaskan perkara ini kepada golongan yang mahu untuk mengambil tahu atau memiliki potensi untuk mengambil tahu. Akan tetapi, sekiranya mereka membatalkan sumpah dan melanggar perjanjian yang telah termeterai serta menghina agama Islam, sama ada dengan kata-kata ataupun perbuatan, maka perangilah pemimpin-pemimpin kekufuran itu, kerana sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak amanah dengan perjanjian. Mereka melanggar perjanjian serta tidak berhak untuk mendapatkan keamanan. Maka perangilah mereka dengan tujuan agar mereka berhenti daripada melakukan gangguan dan penganiayaan terhadap sesiapa sahaja. Firman Allah Ta'ala, wa ulaika humul mu'tadun, membawa maksud itulah mereka yang benar-benar melampaui batas. Dan panggilan ini hanya ditujukan khas kepada golongan musyrik saja. Pengkhususan ini difahami daripada perkataan hum, iaitu mereka selepas perkataan ulaika, iaitu itulah. Sekilas pandang, sudah tentu ada golongan lain yang juga melampaui batas. Akan tetapi, oleh kerana kejahatan golongan musyrik ini benar-benar di tingkat teratas dalam carta melampaui batas. Firman Allah Ta'ala, la aymana lahum, adalah bacaan majoriti qurra, tetapi ada juga yang membaca la imana lahum, yang membawa makna mereka tidak memiliki iman. Allah Ta'ala berfirman, ikhwanukum fid din, bermaksud saudara-saudara satu agama dengan kamu, mengisyaratkan bahawa ada juga persaudaraan bagi mereka yang berlainan agama. Perkara ini juga telah disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengenai kisah para nabi yang diutuskan kepada saudara mara mereka yang tidak beriman. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat ke-65 dan ke-73. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka Hud. Wa ila samud akhahum salihah, dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka Salih. Kita semua sedia maklum bahawa kaum Ad dan kaum Samud adalah kaum yang lebih cenderung untuk menjadi kufur berbanding beriman kepada Allah Ta'ala, sekaligus memusuhi Nabi yang diutuskan kepada mereka. Jika kita perhatikan kedua-dua ayat ini, mengkelaskan Nabi Hud AS dan Nabi Salih AS sebagai saudara-saudara mereka. Perkataan ikhwan pada asalnya membawa maksud persamaan, akan tetapi melalui kehebatan bahasa Arab, maka terungkailah makna lain bagi perkataan ikhwan, iaitu bukan sahaja digunakan dalam menggambarkan hubungan persaudaraan seibu dan sebapa, bahkan menggambarkan juga persamaan dalam apa jua sudut, sama ada dalam sifat-sifat tertentu dan sebagainya. Dan kerana itulah orang yang gemar membazir dinamakan sebagai saudara syaitan, sebagaimana di dalam surah Al-Isra ayat ke-27, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Persamaan yang diselarikan antara orang yang suka membazir dengan syaitan adalah kerana persamaan sifat antara mereka, iaitu sama-sama derhaka kepada Allah Ta'ala dari segi gemar memboros. Persaudaraan dalam agama Islam terikat berdasarkan kepada 3 perkara, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat dengan baik dan membayar zakat dengan sempurna. Kalimah a'immatul kufri bermaksud pemimpin-pemimpin kekufuran. Ada yang memahaminya dengan makna tokoh-tokoh kekufuran, kerana jika mereka yang dikenakan tindakan diperangi dan ditewaskan, maka secara automatik pengikut mereka akan tewas juga. Mereka dinamakan sebagai pemimpin, iaitu orang yang dapat dicontohi, kerana sikap mereka itu dapat mendorong kaum musyrikin yang lain untuk mencontohi mereka untuk melanggar perjanjian. Kalimah a'immah merupakan kata jamak daripada imam, yang membawa erti yang berada di depan,
untuk dicontohi serta diteladani. Sidang pendengar yang dimuliakan, menurut Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-10 surah At-Taubah, menjelaskan ayat ini adalah ayat penguat kepada ayat ke-8 surah At-Taubah yang telah ditafsirkan. Dalam usaha untuk mempertahankan pendirian mereka yang salah, mereka tidak memperhatikan hubungan kekeluargaan. Mereka bersikap kasar dan busuk hati. Anak mereka sendiri akan dibunuh andai didapati keluar daripada kesesatan dan menyebelahi kebenaran. Jika anak yang merupakan darah daging terdekat pun mereka sanggup bunuh, maka perkara seperti janji-janji yang telah dimeterai sangat mudah untuk mereka mungkiri, seperti mana contoh yang telah dilakukan dalam perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, golongan musyrikin telah melanggar perjanjian dan menghantar Abu Sufyan ke Madinah untuk meminta maaf kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghiraukan permohonan maaf tersebut, dan kerana kemungkaran itulah yang menyebabkan Makkah telah diserbu. Punca kepada semua kejadian ini adalah kerana mereka telah melampaui batas. Hamka menggambarkan keadaan ini seperti permainan sukan. Mereka yang melanggar peraturan dan bermain dengan penipuan kerana terlalu mengikutkan hawa nafsu. Akhirnya, mereka hanyalah menipu diri sendiri sekaligus membawa kerugian yang berganda. Sidang pendengar yang dimuliakan, dalam ayat ke-11 yang bermaksud, dan jika mereka bertaubat, mendirikan solat serta memberi zakat, maka bererti mereka itu adalah saudara yang satu agama dengan kamu. Menurut tafsiran Hamka, ayat ini membuktikan bahawa orang yang selama ini menentang, tidak mengenal kekeluargaan dan janji serta menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah nilainya, tak kala mereka telah bertaubat dengan sebenar-benar taubat, maka mereka bukan lagi musuh-musuh Islam. Taubat dengan sebenar-benar taubat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah taubat yang diiringi dengan solat, menyembah Allah Ta'ala, mengeluarkan zakat dan berkhidmat kepada masyarakat. Pada penghujung ayat ke-11 ini, Allah menyebutkan, kami menjelaskan ayat-ayat kami bagi kaum yang mahu mengetahui. Rangkap ini membawa maksud, inilah peraturan Allah Ta'ala. Tak kala seseorang itu sudah bertaubat, menunaikan solat dan mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara seislamu. Dakwah Islam yang sebenar tidak mengajar untuk menyimpan dendam dan merungkaikan kesalahan lampau. Sejarah telah membuktikan bahawa berpuluh-puluh ribu orang yang dahulunya memusuhi Islam, dan setelah peristiwa pembukaan kota Makkah dan Perang Hunain, mereka juga memeluk Islam secara beramai-ramai. Keadaan tersebut telah menghapuskan permusuhan secara total dan mereka berubah menjadi tulang belakang perjuangan Islam ketika berjuang mengembangkan Islam ke Parsi dan Rom. Menurut Hamka lagi, ayat ke-12 merupakan penegasan supaya bersikap keras dan memerangi habis-habisan mereka yang memungkiri janji dan mengkhianati sumpah yang telah dibuat. Arahan sebegini diberikan untuk membendung berlakunya perbuatan khianat sedemikian buat kali kedua dan seterusnya. Hal ini kerana ada setengah golongan yang sangat keras kepala dan hanya akan berubah dengan pukulan, hukuman dan peperangan. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahawa cara untuk menghukum adalah dengan menghukum dan memerangi ketua-ketua bagi kaum yang melampaui batas. Sidang pendengar yang dimuliakan, ayat ke-10 hingga 12 surah At-Taubah ini menunjukkan sifat keras dalam menghadapi golongan kufar yang memungkiri janji dan memusuhi Islam. Selain itu, Allah Ta'ala juga menzahirkan sifat maha pengampunnya yang menyatakan bahawa mereka yang telah melakukan kesalahan dan bertaubat, sesungguhnya Allah menerima taubat mereka dan meletakkan mereka sebaris dengan saudara-saudara Islam yang lain. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ke-10 hingga 12 surah At-Taubah ini, pertama, umat Islam perlu sentiasa mengotakkan janji dan berpegang teguh dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita jadikan kisah kaum terdahulu yang diutuskan Nabi kepada mereka, lalu mereka tetap mengingkari serta memusuhi Nabi, lalu ditimpakan pelbagai azab yang dahsyat. Kedua, kita hendaklah berazam untuk sentiasa bertaubat
dan berhijrah ke arah kebaikan. Walaupun dalam sekecil-kecil perkara, hijrah tidak perlu menjadi baik daripada orang lain. Cukup sekadar menjadi lebih baik pada hari ini daripada diri kita di hari semalam. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.